Ustaz. Kadang-kadang dia punya ni bang. Ni dia sensitif kalau ni dia pelipet. Cubaan. Cubaan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan tes. Cubaan. Cubaan tes. Cubaan tes. Cubaan tes. Cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan tes. Cubaan tes. Cubaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qulatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini. Dan seterusnya yang berhormat Datuk Esko yang sempat pada pagi ini, dan diikuti kepada seluruh ahli jawatan kuasa karya dan tuan imam, hadirin dan hadirat, ayahanda, ibunda, kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insya-Allah. Dan yang paling pentingnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga kita teruskan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan ibadat kita pada bulan Ramadan yang lepas. Dan mudah-mudahan Allah terima kita dalam amal ibadat kalaulah ada kena pada malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan yang paling penting juga tuan-tuan, istiqamah yang ada pada bulan Ramadan janganlah tak teruskan sampai kepada bulan Syawal tuan-tuan. 3 perkara yang kita istiqamah pada bulan Ramadan, bulan Syawal ni kena buat juga tuan-tuan. Apa dia? Yang pertamanya berjemaah, kita istiqamah bulan Ramadan. Yang keduanya Al-Quran, kita rajin baca Quran. Bila kita dah masuk Syawal pun pastikan baca Quran tuan-tuan. Ya, dan yang ketiga, kau rajin buatlah puasa sunat 6 hari tu tuan-tuan. Ya, calculation matematiknya mudah. Setiap perbuatan baik gandaan kali dengan 10. Maka kalau sebulan kita berpuasa pada bulan Ramadan, kali 10 selesai 10 bulan. Dan kalau kita dapat puasa sunat pada bulan Syawal 6 hari tuan-tuan, maka kali dengan 10 jadi 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. So 10 campur 2 bulan jadi setahun tuan-tuan. Dia punya ganjaran. Subhanallah. Kalau rajin buatlah tuan-tuan. Tak rajin pun buat juga tuan-tuan. Ya, paksa diri. Sebab nak buat bondo ni memang kena paksa dulu tuan-tuan. Ya, kebetulan pula hari ni hari putih. Ya, hari ni hari putih, hari pertengahan daripada bulan Syawal tuan-tuan. Ya, ada lagi separuh masa kedua untuk kita buat lagi puasa 6 tuan-tuan.
ya, insya-Allah sempit untuk laksanakan, ya. Kalau kita dapat berterusan berderek 1 hingga 6, alhamdulillah. Tak dapat derek, buat sikit-sikit, janji cukup 6 hari, alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, hari ini kita sambung kita punya perkongsian dalam kitab Fiqh Haji dalam bab sunat tidak berkahwin tuan-tuan. Dan hari ini masuk lagi daripada muka surat 9 boleh, huraian daripada dalil Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan, pagi-pagi ni saya nak kongsikan kepada hadirin. Kebetulan buka handset, bangun tidur tadi pukul 5 lebih, ada orang PM tepi dekat Messenger tuan-tuan, Facebook tuan-tuan. Ya, jadi dia letakkan Facebook, dia tanya pencerahan, soalan kepada saya. Tuan-tuan tahu tak soalan dia apa? Dia tanya yang pertama, sah tak bercerai dekat mahkamah? Okey. Satu, sah tak bercerai dekat yang ke mahkamah? Satu. Yang kedua, diceraikan oleh hakam. Okey, diceraikan oleh hakam. Yang kedua. Yang ketiga, lepas dah diceraikan tu, dia pergi rujuk bini dia tuan-tuan. Dalam waktu pagi-pagi subuh dapat soalan macam tu tuan-tuan. Tu tuan-tuan, kerja ustaz ni kan, ya, wallahu alam tuan-tuan, ya, kerja ustaz ni macam-macam ya tuan-tuan, ya. Macam saya bulan puasa itu, saya pergi temu dogo Tauliah Melaka tuan-tuan. Ya, pergi temu dogo Tauliah Melaka, soalan pertama Datuk Mufti Melaka tanya, "Enta dah berapa tahun berkhidmat dekat Negeri Sembilan?" "Hampir 15 tahun tu." Jadi bila nak berkhidmat di Melaka, berderau jantung saya tuan-tuan. Terus hontok esai kepala saya tuan-tuan. Ya, tak ada lah kan. Dia tanya soalan tak dapat saya jawab tuan-tuan. Ya, alhamdulillah dah dapat dah Tauliah Melaka tuan-tuan. Ngabai macam mana kan? Melaka pun ada yang panggil kita ceramah dekat sana, ambil Tauliah. Cerita dia senang je tuan-tuan. Ni bila saya cara live, kita ni ustaz, kita nak berceramah tuan-tuan. Apa yang kuasa keadaan negeri itu tetapkan, ikut je lah. Bukan susah pun. Jumpa Datuk Mufti soalan 1, 2, 3 soalan, jawab je lah tuan-tuan. Apa yang kita boleh jawab, jawab tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni malih, mentang-mentang kita ada kuasa, mentang-mentang kita ada darjat, mentang-mentang kita ada pengaruh, kita malih nak pergi menghadap kepada orang yang berkuasa di pihak agama di negeri tersebut tuan-tuan. Ya? Tapi saya nak kita balik, pagi tadi soalan tu, ada 3 soalan. Satu, sah tak cerai kat mahkamah? Memang sah lah cerai kat mahkamah tuan-tuan, depan hakim. Hakim tahu. Dan biasanya hakim akan kata kepada lelaki, suami lafaz cerai. Okey, suami pun buat lafaz cerai tuan-tuan. Itu yang satu. Yang kedua pula persoalannya diceraikan oleh hakam. Bila diceraikan oleh hakam, untuk makluman, saya bawa juga tuan-tuan, walaupun kita bawa Fiqh Haji, tapi ada isu-isu topik yang kita boleh kaitkan sebab bab munakahat ni, saya sampaikan juga. Hakam ini adalah situasi yang mana salah satu pihak minta cerai. Ya, maknanya salah seorang minta cerai, tapi salah seorang tak nak cerai tuan-tuan. Isteri minta cerai daripada suami, suami tak nak lafaz cerai tuan-tuan. Jadi bila pihak mahkamah di hadapan mahkamah, benda nak berlaku bercerai, dan mahkamah tahu ini ada satu isu ataupun pada topik yang berlaku di antara suami isteri, maka hakim akan mengarahkan salah seorang pegawai ataupun pegawai hakam yang dilantik tuan-tuan. Ya, sebelum tu dia ada proses yang lain, proses JKP, Jawatankuasa Pendamai. Bila JKP dah tak selesai, dia pergi pada hakam. Hakam ni tuan-tuan adalah individu yang dilantik oleh mahkamah. Dia ada kuasa untuk menceraikan isteri orang. Saya walaupun dah keluar daripada bahagian undang-undang keluarga, saya masih lagi berlaku dan dilantik sebagai pegawai hakam mahkamah tuan-tuan. Ya, cuma saya beritahu dekat pendaftar mahkamah, saya kalau boleh yang kes VIP, saya nak. Maksud kes VIP tu kes orang yang level tinggi tuan-tuan. Ya, ke level tinggi saya nak tuan-tuan. Jadi dia tak panggil saya lagi dah. Maknanya yang level tinggi tak ada tuan-tuan. Ya, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi sebelum tu adalah artis nak bercerai, ya. Adalah beberapa artis yang saya ceraikan tuan-tuan. Ya, tapi itu sekadar pengalaman lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya saya pula, ustaz artis yang mana ustaz cerai kan? Ya, tapi hakam ini kuasa daripada mahkamah. Mahkamah suruh hakam ni nilai ada tak berlaku syiqaq, tak persefahaman dia, tak bersesuaian dia, ada masalah dia. Jika hakam kata ada berlaku syiqaq, maka hakam ini dibenarkan oleh mahkamah untuk melepaskan cerai kepada isteri tersebut tuan-tuan. Okey.
Dan majoritinya, tadi lafaz cerai yang pertama, bila doket mahkamah, cerai itu sah. Biasanya kalau lafaz cerai berlaku pada hakam lafaz cerai, dia memang lafaz soreh tetapi khulu', tebus talak. Maknanya khulu' tebus talak, diceraikan, isteri kena bawa pembayaran kepada suami. Okay? Dengan kiraan ataupun perbelanjaan yang tertentu, tuan-tuan. Saya masa pernah jadi hakam, belanja yang isteri pernah bayar kepada suami, paling tinggi kes saya bawa RM50,000. Maka cerai itu dipanggil tebus talak, tuan-tuan. Jadi majoritinya hakam itu cerai dengan tebus talak. Bila tebus talak, dia dikira sebagai talak bain sugra. Talak bain sugra ini yang timbul soalan yang ketiga. Hakam itu dah lafazkan cerai, keluar mahkamah, dia pergi rujuk isteri dia. Bila pergi rujuk pada isteri dia, sekarang ni cerita kita memang faham. Suami lafaz cerai isteri, kemudian dia boleh rujuk isteri dia walaupun isteri dia tak tahu. Contohnya dia dah lafaz cerai kepada isteri dia, lepas tu dia pergi lepak minum dengan kawan dia, lepas tu pula kawan dia kata, "Oi, kau dah lafaz cerai bini kau. Kau tahu tak bini kau tu nak bercerai sebab apa? Dia nak kahwin dengan lelaki lain." Kan dia dah dengar, dia berdongsing. Lepas tu dia cakap kawan dia, "Depan kau dan beritahu nak dan rujuk bini dan." Rujuk tu sah tak? Sah, tuan-tuan. Walaupun tanpa saksi. Sebab itu suami boleh rujuk isteri doket rumah tu. Ya? Jadi dia kata keluar mahkamah, dia rujuk isteri dia. Ceritanya balik, bila lafaz cerai dijatuhkan oleh hakam, talak bain sugra, rujuk tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab talak bain sugra, by hook or by crook, dia nak kahwin walaupun dalam iddah, dia nak bersama balik, dia tidak boleh rujuk. Dia mesti nikah semula. Faham Jelas tak, tuan-tuan? Talak bain sugra, dia tak boleh rujuk, dia mesti nikah semula. Biasa yang berlaku talak bain sugra ini, antaranya tadi tebus talak, dan kemudian yang keduanya, tuan-tuan, yang talak bain sugra ni fasah. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, talak bain sugra ini yang biasanya kalau ceraikan isteri yang janda berhias. Maksud janda berhias yang kita faham ni, suami yang kahwin dengan isteri, dia tak melakukan persetubuhan dengan isteri dia sepanjang perkahwinan. Nak jumpa yang isteri janda berhias ni susah zaman sekarang, tuan-tuan. Sebab apa? Yang sekarang ni yang berlaku semua penuh hias, tuan-tuan. Dan majoriti yang bila tengok, bila dah nikah on your mind, they said go. Itu ialah berlaku, tuan-tuan. Itu dia punya keadaan. Dalam mukadimahnya, soalan yang pertama tadi, lafaz cerai tadi sah tak di mahkamah? Sah, jatuh talak. Kalau cerai itu dilafazkan oleh hakam, biasanya akan berlaku dengan lafaz tebus talak, tuan-tuan. Tebus talak ni bayaran dia berapa? Kalau ikut sunnah Nabi SAW, cukup sekadar mas kahwin. Cukup sekadar mas kahwin daripada perkahwinan bahasa tu, tuan-tuan. Tapi nak bagi lebih lagi, boleh. Sebab tu yang saya kata, saya pernah buat kes yang paling tinggi, tebus talak saya buat RM50,000, tuan-tuan. Dan isteri pun boleh bayar. Suami minta 1 juta. Jadi bila suami minta 1 juta, ini bukan tebus talak di antara suami dengan isteri. Ini tebus talak yang diputuskan oleh hakam. Tak boleh dengar cakap suami, tuan-tuan. So saya nilai dapatlah RM50,000. Ada yang satu kes pegawai, dia minta buat berlaku tebus talak, dia minta isteri dia RM280,000. Saya tanya nak trik dia, saya tanya dia, "Tuan, cuba senarai apa yang RM280,000 yang tuan nak kira ni?" Dia kiranya masuk tandas isteri dia. Daripada mula kahwin sampailah dia nak bercerai, tuan-tuan. Yang tak tahan tu dia buat calculation matematik tu. 50 sen kali 2 kali berapa hari, tuan-tuan, dia hidup, tuan-tuan. Masya Allah.
Ya, jadi bondo tu saya pangkah. Ni tak layak, ni tak layak, ni tak layak, ni tak layak, ni tak layak. Lepas tu saya tik ni layak. Akhirnya putus dapat 15,000 tuan-tuan. 15,000 ya tuan-tuan. Bila berlaku 15,000, saya hakim tanya dengan saya, "Ustaz, kalau dia tak ambil duit ni, ustaz yang kena pegang duit ni." Saya kata kalau saya pegang memang rolling lah kat saya. Kan duit dah ada kat kita, duit cash bawa tuan-tuan 15,000, memang rolling lah kat saya tuan-tuan. Ya, yang tuan tu pula dia kata apa? "Ustaz, saya tak nak duit tu dah ustaz. Ustaz saya tak tahu dah, saya tak nak, saya tak kira juga." Tapi saya kata hakim membenarkan saya untuk lafazkan cerai. Alah manusia cakap time sebelum tuan-tuan. Bila perempuan tu bagi kat saya 15,000 tuan-tuan untuk buat tebus talak, kemudian saya hulur kat kiri dia tuan-tuan. Terus dia masuk dalam beg dia. Sakit hati aku tengok. Kan tadi berio tak nak tuan-tuan, terus masuk dalam beg dia. Wah kau kan. Tapi itulah kan. Di situ boleh nilai manusia. Bab duit tak kira kau siapa tuan-tuan. Iyo, bab duit ni tak kira kau siapa. Kan pakai serban tinggi kau, tak ada serban kau, semua habis tuan-tuan, ya. Ada kopiah ke, tak ada kopiah ke, semua habis tuan-tuan, ya. Saya cakap ni bukan pada tuan-tuan, diri saya sendiri juga tuan-tuan. Buat duit ni macam-macam. Lelaki lebih-lebih satu duit. Yang kemudian yang kedua apa? Perempuan tuan-tuan. Ya, ini dua tuan-tuan. Ujian yang amat besar kayak gitu tuan-tuan, ya. Tapi tak ada masalah lah. Kalau dia pandai arah orang tu berduit, orang tu banyak duit, rajin dia berinfak, rajin dia bersedekah tuan-tuan. Ya. Kemudian yang semalam ada orang tanya saya pula, "Ustaz, boleh kau masjid pakai duit masjid untuk masuk buat pertandingan futsal, main game tu kan?" La ilaha illallah. Saya kata pahal boyalah dia pakai. Yang penting jangan pakai duit yang infak khas tu ya tuan-tuan. Infak khas tu macam Ramadan. Kalau pakai untuk Ramadan dia pakai. Ada lebih pakai Ramadan akan datang. Saya yang tu saya memang ingat sampai sekarang. Almarhum Syekh Murtada ada sebut tuan-tuan. Almarhum Syekh Murtada ada sebut. Kalau pakai maulid, duit untuk maulid tahun ni ada lebih pakai maulid akan datang. Tak boleh pakai untuk maulid diri sendiri. Maulid diri sendiri ni maknanya apa? Kelahiran diri sendiri. Tak boleh tuan-tuan. Dia sebab orang dah berinfak dengan amount yang tersebut tuan-tuan. Okey. So, dalam perkongsian tadi, ingat tuan-tuan, lafaz cerai di mahkamah, lafaz cerai itu sah. Okey, tapi kalau lafaz cerai itu daripada suami kepada isteri, bukan tebus talak. Dia bercerai tuan-tuan. Dekat mahkamah. Lepas itu dia keluar mahkamah, dia rujuk. Sah tak rujuk dia? Sah. Sebab apa? Dia bukan cerita tentang talak bain sughra tuan-tuan, ya. Tapi goram lah. Bukan orang mahkamah dia goram. Saya bergoram dengan situ. Berio-rio dekat mahkamah dia lafaz cerai. Tiba keluar mahkamah dia kata dia rujuk balik. Kan kau ngajar nama tu. Kan? Saya paling pantang benda tu tuan-tuan. Paling pantang. Ada bila berlaku kes dia cerai. Dia berio lah hantar kepada mahkamah kan. Seminggu lepas tu dia datang balik. "Ustaz nak rujuk balik bini." Saya kata tunggu dulu. Dan bagi tempoh 2 minggu. Kau fikir-fikir balik kan. Iyalah. Berio naik turun nak bercerai. Tiba-tiba baiklah balik. La ilaha illallah. Bukan apa ustaz. Bila dah raya ni tak ada pasangan rasa bersalah pula. Tu masalah tu. Sebab tu Islam ngajar sabar tuan-tuan. Dia bercerai pada bulan puasa, fikir raya pertama nak balik rumah siapa tuan-tuan. Raya lepas tu nak beli baju raya warna apa tuan-tuan. Bergaduh bab tu tuan-tuan. Lepas tu bercerai. Lepas tu bila nak raya, dah baik balik. Tu masalah tu. So benda ni itulah sifat sabar ni perlu ada tuan-tuan. Okey. Dan bila sifat sabar perlu ada, kita masuk kita punya perkongsian hari ini tuan-tuan. Sunat tidak berkahwin, makruh pada mereka yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah dan apa-apa yang berkaitan. Rujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Yang maksud ada orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaannya. Tak mampu, jangan kahwin tuan-tuan. Kalau mampu, kahwin. Tapi yang kat depan saya ni, dia mampu kahwin lagi satu tuan-tuan. Teruskanlah. Yang paling penting niat. Buat tak buat cerita lain tuan-tuan. Yang depan saya yang bukan duduk kat kursi ni.
Ya, yang depan saya tengok ni mampu untuk yang lagi satu tuan-tuan. Ya, teruskanlah perjuangan tuan-tuan. Kok kalau mampu, kok terdaya, teruskanlah. Tapi kalau tak terdaya, tak mampu tuan-tuan, ontok ialah. Pergi masjid, balik masjid dah sudah tuan-tuan. Elok-elok sekarang rajin datang masjid. Bila dah kahwin dah tak nampak dekat masjid ya tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Okey, tu no comment lah tuan-tuan. Okey, tapi pada mereka yang tak mampu, anak muda, sabar, puasa, ya. Kalau tak mampu puasa, buatlah ibadat tuan-tuan. InsyaAllah Allah beri kekayaan, Allah beri kemudahan untuk dia menikah tuan-tuan, ya. InsyaAllah. Tapi bila sebut tentang kekayaan ni apa semua tuan-tuan, ya betul lah. Kalau nak kerja kaya, tak semudah nak kaya tuan-tuan, ya. Cuma yang kita tahu, dengan kita bersedekah, kita pun dah jadi orang kaya tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Yang maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempunyai kemampuan hendaklah dia berkahwin. Dia mampu, hendaklah dia berkahwin tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan ada orang tadi, ustaz, anak saya hantaran tak mampu, tapi saya adalah duit sikit, ya, untuk saya bagi kepada anak saya kahwin, boleh tak ustaz? Saya kata boleh, tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang bapak-bapak, mak-mak duit dalam bank banyak kan? Ya, tu baru duit dalam bank CIMB ada 50,000, ya, dekat BSN ada 100,000 tuan-tuan. Ya, duit banyak-banyak nak bagi kat siapa? Kok meninggal pun tuan-tuan, habis juga tuan-tuan, difaraidkan je kan? Tapi anak kata, ya, duit hantaran tak ada, tapi bulan-bulan tu insya-Allah untuk bagi nafkah pada anak tu, okey, tak ada masalah. Ayah bagi duit untuk kau hantaran tu, dan ayah bagi lebih sikit supaya kau carilah mak baru untuk ayah juga. Yang tu pandai kau lah tuan-tuan. Ya, itu tak apalah, itu cara masing-masing lah tuan-tuan. Tapi tak ada masalah bila mak ayah mampu nak berilah tuan-tuan, ya. Macam contohlah, ada orang buat kenduri kahwin, dia kata apa? Bang, kau nak kahwin, kau kahwinlah, kau siapkan hantaran, kau siapkan dengan kau punya barang-barang yang berkeperluan untuk berkahwin, bang. Tapi bab kenduri itu semua abang ayah yang support, mak yang support. Tak ada masalah tuan-tuan. Itu rezekilah kepada anak tersebut tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan, saya rasa itu adalah kewajaran untuk mak ayah tuan-tuan. Tanggungjawab yang terakhir buat anak-anak tuan-tuan, ya. Sebab anak-anak tu nak kahwin dia dah sebahagian itu, tapi kenduri kendara tu kita buat. Sebab pada saya tanggungjawab mak ayah tuan-tuan. Bukan apa, minta maaf lah tuan-tuan. Ada yang pihak bapa kepada wali kepada perempuan ni minta hantaran lebih-lebih kepada pengantin lelaki. Kenapa dia minta hantaran lebih-lebih? Sebab dia nak buat majlis kat dewan, dia nak buat majlis kat hotel tuan-tuan. Yang tak tahan nak repair bilik air rumah. Apa kono-kono? Lelaki tu nak kahwin dengan anak kita, bukan nak kahwin dengan bilik air tuan-tuan. Ya, so dalam keadaan yang demikian, jaga elok-elok tuan-tuan. Ya, so pada saya mak bapak yang berkemampuan, jangan risau bab kenduri ayah selesaikan. Sekarang ni pun alhamdulillah, ya, banyak dompet-dompet yang kita boleh buat kenduri. Macam dompet kita ni dekat masjid boleh buat kenduri tuan-tuan. Belanja pun boleh kurang tuan-tuan, ya. Tapi kadang-kadang ada orang dia terlampau nak evoke sangat, ya, nak berio sangat sampai tak teraya kan. Contoh dia, ustaz jemput datang, ya, saya buat kenduri anak ni kat mana? Kat hotel. Yang tak tahan tu dia hantar mesej, terhad untuk ustaz 2 orang je. Memang tak datang saya tuan-tuan. Ya, saya bukan apa, bila sebut terhad ni susah lagi tu. Kita ada anak ciak-biak lagi tuan-tuan. Ya, yang kocik-kocik ini kan. Kalau anak dah besar-besar tak apa, pergi berdua je. Tapi anak masih kocik lagi, mesti nak mengekor tuan-tuan. Dia bukan mengikut, mengekor tuan-tuan. Ya, so bila dah mengekor ya kan, bila dah terhad 2, memang tak dapat datang lah. Semoga dipermudahkanlah urusan majlis tersebut. Okey. Saya nak beritahu apa? Biarlah bersederhana, tetapi rasa seronok, rasa meriah, memberi kegembiraan kepada pasangan yang nak berkahwin tuan-tuan. Difahami daripada hadis ini, ya tuan. Kemampuan dari segi kewangan tu, ya. boleh tak pihak lelaki itu pinjam duit daripada koperasi ataupun bank? Bagus soalan Tuan Haji ni. Boleh tak dia meminjam, tuan-tuan? Dari segi hukum hakam tidak ada persoalan. Ianya boleh pinjam ke, tak boleh pinjam ke, boleh, tak ada masalah. Maknanya kalau dia nak pinjam duit, buat personal loan, buat apa, koperasi, untuk dia berkahwin,
boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Sebab apa? Dia punya berhutangnya yang kemudian dia berbeza dengan isu pergi haji, pergi umrah. Ada orang kata pergi haji, pergi umrah tak wajarlah secara berhutang tuan-tuan, ya. Tapi dalam bab kahwin ni dia buat personal loan, dia nak kahwin, boleh tak? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Cuma bila dah mula personal loan sampai meninggal lah personal loan tu berlaku tuan-tuan. Ya, saya banyak pesan kepada mereka yang nak kahwin. Bila saya khusus perkahwinan, saya tegaskan kepada mereka dua perkara mereka kena berjaga-jaga. Saya faham kadang mungkin ekonomi perbelanjaan yang tertentu tuan-tuan, tetapi terpaksa dia buat personal loan. Saya beritahu berhati-hati, sebab once dah personal loan, dia akan personal loan lah sampai bila-bila tuan-tuan. Sebenarnya kesusahan kepayahan itu adalah berlaku bila dah kahwin tu, aduh perlu lagi kita nak buat pinjaman lagi tuan-tuan. Ya, tapi dalam keadaan demikian, persoalan tadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Okey. Kemudian yang kedua saya cakap kepada pengantin, iaitu memang kita nak buat majlis hantaran barang kita yang heboh-heboh. Kalau boleh janganlah guna kredit card tuan-tuan. Ya, kredit card ni dia memang memberi kesan yang bosar tuan-tuan. Saya terpaksa nyatakan demikian kerana apa? Sebab bila saya bertanya dengan sahabat saya yang bertugas di insolvensi, majoriti anak muda mereka ada masalah perkahwinan dia 3 tahun pertama disebabkan perbelanjaan masa dia punya perkahwinan. Majoriti banyak berlaku tuan-tuan. 3 tahun pertama tu kan, kalau tuan-tuan ada perasan, ada data 3 tahun pertama ramai bercerai. Kenapa ramai bercerai? Dia tak ada isu lain lagi tuan-tuan. Sebab kalau di segi percintaan, kan, zaman sekarang budak bercinta daripada tadika tuan-tuan. Bercinta daripada tadika 20 lebih lepas tu kahwin tuan-tuan. Lama dia bercinta, takkan bila kahwin dia 3 tahun dah. Semua punca daripada ni. Sebab bila dia kahwin, dia tak dapat manage duit dia, kewangan dia, akhirnya dia berlaku bercerai tuan-tuan. Kredit card ni memang betul lah, ya, kena berhati-hati lah tuan-tuan. Ya, macam saya lah, minta maaf ya, sekadar berkongsi. Dekat pasar raya tu kan, kadang-kadang orang tanya, cik, ambil kadnya untuk dapat gift sikit tuan-tuan. Saya selamba jawab, syaitan. Saya bukan kata syaitan dekat orang yang jual tu. Kad tu syaitan tuan-tuan. Kad tu memang betul tuan-tuan. Saya pun pernah rasa pakai kredit card, kan? Kita pun pernah rasa kredit card sampai platinum gold tuan-tuan. Tapi bila saya rasa, tak boleh ni, aku kena stop semua kredit card ni tuan-tuan. Ayo, dia punya keadaan. Bank sampai ada satu bank yang satu kredit card saya tu, saya ada kredit card, sekeping yang tinggal. Bank tu sampai sekarang dia tahu, Ustaz, kami nak offer pada Ustaz lagi ya. Dia nak offerkan lagi. Ya, daripada saya punya maksimum kredit card, just kongsi, maksimum kredit card saya 4,000 je. Dah berapa tahun dia offer, tahun yang terakhir, yang awal tahun itu dia offer, Ustaz, kami nak offer lagi pada Ustaz 40,000. Kredit card saya tu dia nak upgrade jadi 40,000. Saya jawab apa? Iblis. Takut saya tuan-tuan. Ya, sebab apa? Bondo ni memang kita tak nafi. Sebab pakai kredit card, dia pakai maksimum, bayar minimum tuan-tuan. Ya, sebab tu dalam fiqh, tak silap saya faham, Imam Syafi'i tak bagi tuan-tuan. Mazhab Imam Syafi'i tak bagi. Tapi kenapa negara kita ada? Sebab ada mazhab lain yang membenarkan pakai kredit card tuan-tuan. Tapi dua perkara ni saya memang tegaskan. Kalau saya pergi ceramah perkahwinan kepada pasangan yang nak kahwin, satu, berhati-hati dengan credit card, dan satu lagi dengan personal loan tuan-tuan. Sebab tak nafi bila pindah rumah, kahwin, dah duduk rumah, tu pun nak memerlukan perbelanjaan tertentu lagi tuan-tuan. Okey? Jadi persoalan yang tadi insya-Allah boleh selagi mana dia berkemampuan untuk membayarnya. Okey? Kemudian 5.3, makruh. Hukum ini berlaku apabila seseorang itu tidak perlu kepada perkahwinan. Contohnya seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin, sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi. Bang, kenapa tak nak kahwin? Rasa tak nak lah Ustaz. Kenapa tak nak kahwin dia? Saya rasa saya tak mampu Ustaz. Ya, okey. Benda ni ada tak berlaku? Ada berlaku tuan-tuan. Ya, ada berlaku. Itu kepada keadaan masing-masing lah. Sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi, penyakit
atau tidak mempunyai perbelanjaan. Yang ni memang ada perbelanjaan, dia memang tak ada langsung tuan-tuan. Makruh berkahwin dalam keadaan ini kerana perkahwinan perlu kepada memenuhi sesuatu yang di luar kemampuannya, iaitu mas kahwin dan juga nafkah. Basicnya dalam berkahwin, mas kahwin yang paling utama. Sebab tu kita mas kahwin ni tuan-tuan, Negeri Sembilan masih lagi 200 dengan 100. Saya rasa mungkin akan ada berlaku perbincangan lagi untuk naikkan lah tuan-tuan. Sebab 200 dengan 100 tu zaman sekarang ni dia pada saya kecil lah umur dia tuan-tuan. Kita belum ke arah lagi seperti negeri lain yang dijadikan hantaran sebagai mas kahwin. Kan ada negeri lain macam Kelantan, Kedah, hantaran dia tu kalau kahwin, mas kahwin dia tu 8,000, 10,000 kan jadi mas kahwin tuan-tuan. Sebab apa? Kita ni asing. Hantaran lain, mas kahwin lain. Sebabnya yang saya rasa, dan masa tu pun pernah masa saya di Undang-Undang Keluarga, sebab kita ni masih lagi duit hantaran dibuat untuk perbelanjaan majlis. Banyak berlaku lagi. Apa contoh duit hantaran tu dijadikan beli katil dengan almari tuan-tuan. Duit hantaran tu dibelikan untuk buat kenduri kendara tuan-tuan. Sebab kalau jadi mas kahwin, dia totally dia akan jadi hak kepada pengantin perempuan. Kalau bapa nak duit tu, bapa kena minta izin kepada pengantin perempuan tuan-tuan. Pengantin perempuan kata ayah ambil lah, tak ada masalah. Baru betul tuan-tuan. Kalau tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kita punya budaya masih lagi berlaku pengasingan hantaran lain, mas kahwin lain. Tapi insya-Allah mungkin pendekatan hari ini dengan kuliah-kuliah agama, dengan kelas agama tuan-tuan, satu hari nanti kita akan ikut juga keadaan tu. Yang mana mak ayah tak harapkan tadi, yang seperti mana saya sebut tadi, pada saya mak ayah punya tanggungjawab untuk buat kenduri kendara kepada majlis anak tersebut. Okey? Pada saya itu tanggungjawab terakhir. Tapi kalau dapat anak yang dia kata, ya jangan risau, kenduri kendara semua abang bayar, kan? Akak bayar. Logo lah lagi tu kan tuan-tuan. Mana dah tahu kan anak sekarang dah kaya-kaya tuan-tuan. Ramai anak muda kaya-kaya sekarang tuan-tuan. Masya-Allah. Cuma diorang tak tunjuk kekayaan diorang tuan-tuan. Ramai saya jumpa anak muda yang dah kaya tuan-tuan. Macam ustaz tidur tu. Dah kaya orang, dah sampai sikit lagi nak jadi jutawan tuan-tuan. Ustaz tidur. Tuan-tuan pernah dengar ustaz tidur? Tak pernah dengar. Masya-Allah tuan-tuan. Panggillah sekali. Dia pandai ceramah tuan-tuan. Ustaz tidur nama. Kerja dia tidur tuan-tuan. Cerita dia apa? Dia ustaz dalam media game. Dia main game. Main game anak muda tuan-tuan. Tapi dia ustaz. Kerja dia main game tuan-tuan. Tapi dalam dia main game tu, dia dengan ni lah, dengan anak muda lah. Dia tarbiyah anak muda, sambil tu dia ceramah-ceramah dengan anak muda sambil main game tuan-tuan. Kan sekarang kan budak main game sekarang, sebab bila main game tu, diorang punya link lagi ramai tau. Tu yang ada budak umur 6 tahun saya pernah jumpa tu, duduk sikamat dia. Main game tuan-tuan. 6 tahun. Cakap orang putih. Tak daya tuan-tuan. Dia punya orang putih, dia main Mobile Legends orang. Bapak dia benarkan dia main game. Kerja dia main game lah tuan-tuan. Pergi cakap orang putih, masya-Allah tuan-tuan. Sebab apa? Dia punya link dia tu link luar negara untuk yang main game tuan-tuan. Jadi ustaz tidur ni dia memang main game ni orang, dalam masa yang sama dia tarbiyah budak-budak yang main game tuan-tuan. Tak apalah, itu kemahiran masing-masing. Pada saya pun tak ada masalah. Dia ada kelebihan dia untuk bersama dengan anak muda, untuk dia sambil tu dia berdakwah tuan-tuan. Macam yang grup kita kan, Majlis Sendeng keluar semalam kan. Yang Harundin sebut apa? Berdakwahlah sampai alim. Kan, berdakwahlah sampai jadi alim. Jangan nak fikir dah alim baru berdakwah tuan-tuan. Berdakwahlah sampai jadi alim. Siapa yang kena berdakwah? Semua kena berdakwah. Tak dikira dah ustaz ke, tak ustaz ke, baru nak start ke. Semuanya kena berdakwah tuan-tuan. Okey. So, jaga maharnya dan nafkah. Itu paling penting lah.
Lepas tu bila saudara baru, bila tanya ustaz, saya nak kahwin lah ustaz, duit ada tak? Duit belanja tak ada sangat, tapi mas kahwin ada. Tak apalah, kahwin lah, gunakan mas kahwin tuan-tuan. Saudara baru kadang-kadang dapat bantuan sikit daripada majlis agama, untuk mereka yang nak berkahwin tuan-tuan. Itu rezeki masing-masing lah. Kemudian 5.4, afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah apabila seseorang memiliki kemampuan kewangan tetapi tidak berhajat kepada perkahwinan kerana tiada berkeinginan di samping sibuk beribadat dan menuntut ilmu. Justru menumpukan kepada beribadat dan menuntut ilmu adalah lebih baik daripada berkahwin. Hal ini adalah kerana perkahwinan itu berkemungkinan akan mengganggu tumpuannya. Ayat ni banyak berlaku pada salafus soleh kita, orang alim kita tuan-tuan. Pada diri kita ni entahlah, tak boleh nak kata boleh ke, ada, tak pernah lagi saya jumpa lah ustaz. Ustaz, saya tak nak kahwin sebab saya nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu waktu bila? Time maghrib tu. Itu masalah kan? Ni yang dimaksudkan menuntut ilmu ni, dia memang full swing cari ilmu tuan-tuan. Masya-Allah tuan-tuan. Memang faham, cari ilmu pun dapat pahala, menyampaikan ilmu pun dapat pahala tuan-tuan. Dan kalau kita hanya boleh buat half-half sikit-sikit tuan-tuan, kahwin itu boleh menambahkan lagi pahala tuan-tuan. Kenapa menambahkan pahala? Senyum bini, dapat pahala tuan-tuan. Tolong dia bini, dapat pahala tuan-tuan. Polok bini, dapat pahala tuan-tuan. Cium tangan bini, bini cium tangan kita, dapat pahala tuan-tuan. Tapi kalau yang tak ada bini yang kat sini, teruskan perjuangan lah. Wallahu a'lam tuan-tuan. So perbuatan-perbuatan serbon dapat pahala tuan-tuan. Dapat pahala sekiranya kita dengan isteri tuan-tuan. Tu kalau yang bini pertama, kalau yang bini kedua, ketiga, keempat, wallahu a'lam, lagi banyaklah bini dia tuan-tuan, lagi banyaklah pahala dia tuan-tuan. Tapi kalau lagi banyak bini lagi punah perangai dia, atau lagi parah nama tuan-tuan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Saya tunjuk kat rumah saya, ada kawan saya kat KL, bini dia 3. Lepas tu dia saja yang post dalam grup, alhamdulillah pada raya ketiga dengan bini 3. Itu yang tak tahan ke tu? Raya ketiga dengan bini 3. Dia ambil lah gambar tu, tunjuk rumah. Yang tengok ni yang mak kan tuan-tuan. Tu rezeki masing-masing lah tuan-tuan. Teruskanlah kepada mereka yang berhajat. Kemudian 5.5, afdal berkahwin. Seseorang yang tidak kuat beribadat. Ini tadi kan. Tadi afdal tidak berkahwin sebab dia menuntut ilmu, dia beribadat. Seseorang yang tidak kuat beribadat atau menuntut ilmu, bahkan berkemampuan untuk berkahwin, tetapi tidak memerlukannya, afdal baginya berkahwin. Agar kelapangan masa itu tidak mendorongnya melakukan perkara keji. Afdal dia berkahwin. Melalui perkahwinan akan membantunya melakukan kebaikan, melahirkan zuriat serta meramaikan keturunan tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dan bahagia dan seronok apabila umatnya ramai tuan-tuan. Insya-Allah. Dan seterusnya kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Okey. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa silibus fiqh ni dia macam ni, dia punya kedudukan? Dia cerita dalam bab kahwin afdal ni dulu tuan-tuan. Sebab sebagai mukaddimah serta nak beri penjelasan awal. Bila dah diterangkan secara terperinci, kita akan lebih mudah faham dalam bab munakahat ni, dalam bab perkahwinan. Okey? Bila sebut keluarga, keluarga dari segi bahasa adalah sekumpulan individu yang merupakan kaum kerabat kepada seseorang. Sementara dari segi istilah Islam pula ialah unit yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak perempuan dan anak lelaki serta cucu cicit. Ini dipanggil sebagai keluarga. Atuk, nenek, mak, ayah, anak, cucu, cicit. Dan bila berlaku yang meninggal salah seorang, maka adalah dia punya pengagihannya dari segi faraidnya, pembahagian hartanya tuan-tuan. Okey? Pembahagian harta tu tak perlu risau lah. Bila buat pembahagian harta, pertama boleh pergi kepada mahkamah syariah untuk dapatkan keputusan pembahagian harta. Mahkamah akan tanya masa dia meninggal siapa yang hidup. Ada tak mak dia, ada tak ayah dia, tuan-tuan. Lepas itu ada tak isteri dia. Okey, isteri dia ada. Ada tak isteri dia yang kemudian? Dia kata tak ada. Tapi bila cakap tak ada, keputusan dah keluar. Tiba sampai pula isteri baru kan. Dah meninggal baru tahu ada isteri tuan-tuan. Ada kes Seremban ni. Tapi bukan orang pangan tuan-tuan.
Bukan orang pangan. Individu ni meninggal, dokek kubur. Isteri kedua dia datang, tuan-tuan. Lepas tu mengaku dia adalah isteri kedua. Tapi bila dia isteri kedua, isteri dia tu tunjuk CJ nikah Thailand. CJ nikah Thailand. Maknanya laki dia nikah kat Thailand lah. Lepas tu isteri kedua. Isteri tadi terpaksa lah hold dulu dia punya pembahagian harta tu. Kerana apa? Kena settlekan pengesahan nikah suami dia dengan isteri yang kedua tersebut. Okey? Masa tu saya buat proses pengesahan nikah tersebut. Jadi bila buat proses pengesahan nikah, mahkamah putuskan nikah tu sah, tuan-tuan. So, pembahagian harta tu kenalah masuk kepada yang bini kedua. Marah tak bini pertama? Confirm, tuan-tuan. Mengamuk bini pertama. Mana boleh ni ustaz? Saya kata ini bukan saya yang buat keputusan, ini memang nikah dia betul dan dia adalah isteri yang kedua. Kalau macam ni ustaz, saya nak marah laki saya. Kata dah ada tu. Laki dia pula dah tak kubur dah. Nak marah macam mana? Saya kata aja, sabar aja. Harta pembagian harta tu pun tak boleh bawa ke akhirat pun. Redalah dengan apa yang dah berlaku. Yang paling penting doakan arwah dalam keadaan yang baik. Tapi isteri tu dia gorap dia apa? Saya kalau ada bini lain lagi tu dah tak kisah. Ustaz, ada pula yang bawah umur anak dia tak tahan tu. Makna dah jadi tanggungjawab anak lelaki dia. Dia lah anak lelaki dia punya tanggungjawab jugalah. Sebab apa? Dia ada adik-beradik satu bapa. Kalau adik perempuan dia tu nak kahwin, abang dia tu kena jadi wali. Sebab adik-beradik satu bapa, tuan-tuan. Jadi bodoh-bodoh macam tu janganlah tak declare. Nanti kan bila kita kat kubur kan, kat kubur dah ingat dia orang berlaku gaduh kat atas tu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kemudian keluarga sebagai asas masyarakat. Jika individu merupakan asas dalam pembinaan masyarakat, keluarga pula ialah unit yang hidup dalam masyarakat tersebut. Individu yang merupakan sebahagian daripada satu keluarga akan mewarisi ciri-ciri utama keluarga tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, zurriyatan ba'daha min ba'd, yang bermaksud mereka kembang biak sebagai satu keturunan, zuriat yang setengah dia berasal dari setengah yang lain. Individu itu juga akan terbentuk dan terdidik menurut acuan keluarga tersebut. Jadi acuan keluarga tersebut ikutlah kepada keluarga tersebut, tuan-tuan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasriranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, menurut fitrah yang baik. Maknanya anak yang lahir itu baik, tuan-tuan. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, seperti mana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Adakah kamu dapati kecacatan pada telinganya? Dalam hadis Nabi SAW. Ini nak beritahu yang pertamanya, anak yang lahir itu fitrah baik. Tak kira lah lahir dia, mak bapak dia agama apa, memang baiklah. Nak menentukan anak dia siapa, Yahudi ke Majusi ke apa, tuan-tuan? Bapak mak dia, tuan-tuan. Bapak dia, mak dia, tuan-tuan. Tu yang ada kes, ada orang tanya, tak silap saya, kita punya undang-undang pun tak boleh. Ada orang kata nak ambil anak anak kepada anak Cina, jadi anak angkat. Orang Cina, dia bukan Islam, nak jadikan dia anak angkat. Tak boleh dia segi perundangan. Kenapa dia tak boleh dia segi perundangan? Sebab anak tu daripada keturunan orang Cina. Kalau mak bapak dia benarkan, tak apalah, kan? Cerita dia nak jadikan anak tu sebagai apa? Islam ke tak Islam ke apa, tuan-tuan? Kita better ambil yang
Islam sah dia. Sebab di situ akan berlaku kekeliruan, akan berlaku permasalahan tuan-tuan. Sebab dia punya baka, dia punya keturunan daripada mak bapak yang bukan Islam tuan-tuan. Sebab tu bila kes yang melibatkan anak-anak yang dengan bukan agama Islam, jadi gaduh. Sebab tu ada beberapa pendekatan, saya suka pendekatan tersebut. Kalau ada suami isteri gaduh, dia bukan Islam, kan? Bukan Islam, dia nak bercerai ke apa tuan-tuan. Salah seorang nak masuk Islam tuan-tuan. Kes anak ni selesaikan dulu. Selesaikan dulu dekat sivil dulu kan. Buat selesaikan dulu dekat sivil. Ni kadang-kadang dia dah masuk Islam. Lepas tu dia nak tarik anak dia masuk Islam, dah jadi gaduh lah. Dah jadi pembalahan ni tuan-tuan kan. Pendekatan ni pada saya better selesaikanlah dulu. Saya masa saya duduk di bahagian dakwah dulu, adalah individu kata, "Ustaz, saya nak masuk Islam." Isu anak saya kata, saya beritahu dia, kalau boleh isu anak ni selesaikan dulu. You punya penjagaan macam mana, ya? Sebab jangan datangkan mudarat di kemudian tuan-tuan. Ya, sebab kita faham cerita bawah umur punya budak tuan-tuan kan. Mereka kalau dah pandai tu, dah ikut proses tu, senanglah. Ini kadang-kadang yalah, maklumlah kan, manusia ni tak boleh nak mengelakkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu tuan-tuan. Ya. Jadi penentuan anak tersebut adalah pada mak bapak dia. Okey? Sebab tu kita Islam ni alhamdulillah. Anak ni bila telinga dia boleh dengar, doktor kata okey, kita lahir anak tu, apa perlu buat? Azan kan? Azan dengan iqamat azan. Ya, azan kat telinga kanan, iqamat kat telinga kiri. Tapi kena ingat, azan tu cukuplah didengar oleh budak tersebut. Tamontan dia Bilal kat masjid, dikuek azan kat telinga budak tu. Elok-elok telinga elok langsung jadi pokak tuan-tuan. Ya. Kalau pandai-pandai lah tuan-tuan. Ya. Tapi kalau dapat orang yang menyambut anak tersebut adalah orang Islam, itu lebih best lah. Sebab setakat hari ni bila rumah saya bersalin, ya, kita pun duduk sebelah kan. Orang yang sambut tu Islam, sambil sambut tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil sambut tu azan kali tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebaik azan, bukan keluar takbir raya tuan-tuan. Ya. Saya pun duduk sebelah bila doktor buat azan sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu yang kadang-kadang seronok bila isteri melahirkan anak, suami ada doktor sebelah kan. Suami azan lah. Janganlah suami isteri kata push kan. Push keluar, tak tahu bini tengah sakit nak keluarkan bayi tu kan. Okey. Tapi tak apa dapat pengalaman. Yalah kan. Kita dapat pengalaman macam mana kan, baby tu keluar daripada bawah tu, daripada kocik ada kembang. Masya-Allah. Itu kelebihan pada mereka masing-masing lah. Ya, barulah tahu penghargaan dan pengorbanan seorang isteri tuan-tuan. Okey. Kemudian fitrah ialah keadaan tersedia untuk kebaikan yang juga merupakan asal kejadian manusia. Istiqamah atau menyelewengnya tingkah laku seseorang bergantung kepada persekitaran. Seperti mana anak binatang yang telah dilahirkan sempurna. Kejahatan yang berlaku selepas kelahirannya adalah kesan daripada persekitaran yang melingkunginya. Daripada keterangan ini jelaslah bahawa individu adalah sebahagian daripada keluarga dan keluarga pula adalah sebahagian daripada masyarakat yang merupakan asasnya. Sebab tu kita punya bidalan, air dicincang takkan putus tuan-tuan. Apabila keluarga itu baik, maka baiklah individunya. Dan apabila individunya baik, maka baiklah keluarga dan masyarakatnya. Sebab itu Islam memberi perhatian rapi dan sempurna terhadap institusi kekeluargaan. Hal ini disentuh secara meluas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tuan-tuan. Okey? InsyaAllah, kalau baik daripada atasnya, baiklah bawahnya tuan-tuan. Kalau ada yang tak baik di atasnya, ya, insya-Allah doakan yang baik di bawahnya tuan-tuan, ya. Janganlah sampai memberi kesan kepada anak tersebut. Lebih-lebih lagi, tapi saya rasa masyarakat kita dah kurang kot isu ni. Isu anak tidak sah taraf ataupun anak luar nikah. Dulu mungkin dengar bila anak luar nikah tu, mulalah kita kata anak ni tak elok lah semua kan. Yang tak elok perbuatannya mak ayah kan. Bukan anak tersebut tuan-tuan. Disalahkan anak tersebut tuan-tuan. Saya pernah jumpa dengan seorang individu, memang dia anak tidak sah taraf.
Tapi alhamdulillah dia jadi hafiz semualah. Eloklah dia tuan-tuan. Kan? Tapi janganlah condemn pada dia. Yang berlaku tu adalah mak ayah dia. Tapi pernah juga berlaku. Yang paling syok ya, saya nikahkan perempuan tu. Perempuan tu dah ngandung. Perempuan tu dah ngandung lah. Saya nikahkan. Mak dia pula kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, nikahkan anak saya. Saya pun macam ni juga dulu Ustaz. Itu tak tahan tu. Itu yang tak tahan bila dengar tu. Saya nak senyum pun rasa tak boleh nak senyum kan. Terima kasih Ustaz. Maksudnya, masa tu anak dia nikah kena guna wali hakim. Kan? Saya tahulah bila anak dia kena wali hakim, jelaslah. Kan? Lepas tu saya nikah lah. Lepas tu bila anak dia macam tu, yang tak tahan mak tu seronok pula dia cakap betul. Tak payahlah cakap kat saya tu. Saya pun macam ni juga dulu Ustaz. So anak saya pun ikut macam ni. Itu tak tahan itu. La ilaha illallah. Saya paling risau tiba cucu dia tu pula kahwin. Saya nikahkan dengan orang yang sama. Ustaz, dulu Ustaz nikahkan saya macam ni juga. Itu yang paling parah tu. Itu paling kita berdoa tu. Kita boleh nikahkan perempuan mengandung selagi mana dia bukan isteri orang, selagi mana dia bukan dalam iddah. Tu kena faham tuan-tuan. Ya. Maksudnya perempuan itu dia bukan milik siapa. Masa dia kahwin tu dia dah melakukan persetubuhan dengan lelaki A, maka dia mengandung, maka boleh dinikahkan, tuan-tuan. Tapi kalau dia isteri orang, dia dalam iddah, tak boleh. Hukum dia haram, tuan-tuan. Ya. Anak tu kira macam mana? Anak tu kira tidak sah taraf. Okey? Walaupun dia mengandung 2 bulan. Ya, saya jelaskan tekan. Sebab Negeri Sembilan, Fatwa Negeri Sembilan lain. Maksud lainnya, kita faham, anak yang lahir lebih 6 bulan boleh dibinkan kepada bapa kepada dia. Yang suami kepada mak dia. Ya, yang lain lebih 6 bulan. Negeri Sembilan tambah lagi satu perkara. Kalau merasai memang betul anak yang dilahirkan itu adalah hasil daripada persetubuhan sebelum pernikahan, maka anak itu tetap tidak boleh dibinkan dan kira anak tidak sah taraf. Kalau lebih 6 bulan, contoh, dia kahwin masa tu mengandung 2 bulan. Bersalin 9 bulan pula. Jadi bulan 2 dia kahwin, dia dah ngandung dah. Bulan 7 lahir anak tu. Dah lebih 6 bulan. Basicnya boleh lah dibinkan kepada suami tu. Tetapi cerita dia dah tahu hasil perhubungan sebelum perkahwinan. So tetap tidak boleh dibinkan. Benda ni memang saya akan beritahu. Kalau saya nampak yang lain macam, saya akan panggil pasangan sebelum dinikahkan. Saya akan cakap ni yang ni tidak. Kalau anak ni keluar lelaki, dia tidak boleh jadi wali kepada adik-adik dia yang lain. Kalau anak dia perempuan, kalau nak kahwin, gunakan wali hakim. Ya, saya jelaskan, saya nyatakan supaya dia peringat. Sebab nanti bila dia boleh pergi daftar, dia daftar anak dia tu lebih 6 bulan lahir, terus dibinkan. Ya. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, yang paling best, ada pasangan datang, Ustaz, boleh tak tubah sijil nikah saya ni tukar masa? Maksud dia apa? Jabatan Pendaftaran Negara dia ada satu sistem. Dia lahir dia kahwin 2 hari bulan, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi ke 10 pagi. 10 pagi. Anak tu lahir, dia tengok dekat buku kelahiran anak tu. Dia boleh detect anak tu lahir 5 bulan 29 hari 23 jam. Dunia calculation dia tu. JPN dia tu. Jadi 23 jam tak cukup lagi 1 hari. Tak cukup lagi sejam untuk jadikan 6 bulan, tuan. Selamba dia datang, Ustaz, bahkan jam Ustaz, boleh tak? Kau jangan kurang ajar. Balik sekarang. Ya, dan saya dah cakap dengan awak masa berlaku pernikahan, apa saya dah beritahu. Awak jangan ambil suka-suka macam tu. Ini bab hukum syarak.
Ini bab hukum hakam. Persoalannya nanti dekat akhirat. Elok-elok dah jalan cantik nak pergi syurga, sebabkannya dah mengit gigi tuan-tuan. Saya direct cakap, ustaz ni tak boleh toleransi. Ini bukan cerita toleransi. Ini hukum hakam tuan-tuan. Ya, tak boleh dibuat keadaan. Ya. Sebab tu dekat sijil nikah dia ada tulis tu. Masa pukul berapa? Masa saya jadi pendaftar dulu, saya beritahu dekat pendaftar-pendaftar masjid-masjid, disebabkan isu ni, saya beritahu, tolong tulis masa ikut dengan masa yang sebenar. Contohnya apa? Kadang-kadang dia nikah pukul 3.30. Imam tu dah letak dah pukul 3 nikah. Padahal akan nikah tu berlangsung 3.30. Maksudnya dia punya lafaz sah tu boleh letak pukul berapa. Tu yang kena tengok jam ni. Saksi, siapa saksi nikah kat dalam masjid ni, tolong bawa jam. Supaya tahu berapa. Kan? Itu peranan saksi yang kena bayar RM30 tu. Jangan datang sebut sah. Yang bukan peranan saksi jangan ngadu pula bertanya kat pengantin. Imam tak tanya apa-apa, saksi lah tanya. Kau nak nikah kan? Kau jawab sikit soalan dia pula yang lebih. Saksi upah dia nikah dia RM30. Dia banyak tanya, dia just sebut sah. Kalau tak sah dah cukup. Lepas tu tengok jam pukul berapa. Imam pukul 12.32. Okey, betul. Tu dia punya peranan. Bukannya dia pula tanya soalan yang lebih-lebih. Ada tuan-tuan. Bukan kat sini lah, dekat area-area kampung-kampung tuan-tuan. Saksi pula yang betul tanya tuan-tuan. Masa saya jadi pendaftar, saya beritahu saksi jangan banyak bertanya. Tapi saksi ini, sebab itulah tuan-tuan, ramai pendaftar nikah di masjid, jangan salahkan mereka. Mereka bawa saksi mereka kerana apa? Sebab saksi ini kena tengok juga dia punya kealiman. Maknanya saksi ini nak tengok dia jaga tak sembahyang tu. Dia ni orang jujur tak? Amanah tak dia? Saksi ni penting. Ya. Kalau saksi itu faham, kita ada saksi keluarga. Kita kalau ada saksi keluarga tu pula, kita cari saksi keluarga kita tu, dia ni macam mana? Sembahyang dia okey tak? Jangan ambil sembarangan. Tuan-tuan, saksi ni dia ada peranan, nanti kita akan tengoklah ciri-ciri saksi tu tuan-tuan. Sebab tu para imam dia senang, dia bawa sekali saksi. Sebab dia tahu saksi dia tu biasa Bilal, Siap, yang memang kerja kat masjid. Ada kat masjid dia tuan-tuan. Senang, tak perlu risau permasalahan tersebut tuan-tuan. Okey. Yang tak boleh, dialah pendaftar, dialah saksi nikah. Itu tak boleh. Walaupun pernikahan tu sah. Cerita dia apa? Dia ni juru nikah. Juru nikah. Tapi masa tu yang nikahkan tu wali. Lepas tu dia pun jadi saksi tuan-tuan. Dia juru nikah, masa nikah tu wali. Lepas tu dia jadi saksi nikah tu. Cerita dia, janganlah apa panggil? Koruk pernah. Elon junik akad pernah kan. Juru nikah dia ambil, saksi pun dia ambil upah tuan-tuan. Ya, janganlah ambil upah tu sampai 2. Cukup ialah ambil juru nikah. Carilah saksi lain untuk datang sama tuan-tuan. Ya. Yang paling best, wali minta upah juru nikah tu. Itu paling best. Tuan-tuan, kes tu saya pernah rasai. Saya pergi nikah ke orang kat rumah dia. Wali tu kata, saya nikahkan ustaz okey. Jadi selalu upah juru nikah saksi ni pengantin lelaki bagi. Pengantin lelaki bagilah dekat bapak dia. Depan saya bapak dia tu, ustaz, ni upah duit untuk sijil dengan kad nikah. Okey, dia bagi satu sampul. Yang ni untuk 2 saksi. Dia bagilah satu sampul. Yang ni juru nikah, saya nikahkan tadi ustaz, so saya lah yang ambil. Saya diam. Okey ji, terima kasih, saya pun balik. Sebab dia lah. Dia ingat saya heran sangat kan. Dan saya balik. Tiba menantu dia tipun. Ustaz, dapat tak cukup? Cukup tak yang elon tu semua tu ustaz? Tak cukup. Apa dia tak cukup ustaz? Elon juru nikah, sepatutnya saya dapat. Bapak mentua kau nak.
Sebab dia nikahkan. La ilah, menantu juga pun, la ilaha illallah ustaz, asah waktu. Hai tu baru dia pau saya. Ni dia pau ustaz pula. Itu tak tahan tuan-tuan. Rupa bapak mentua kaki pau tuan-tuan. Ya. Tu saya tak tahu tu asal urusan encik dengan bapak mentua lah. Tapi saya memang tak dapat rupa dia nikah tu. Rupa bapak mentua dia memang kaki pau tuan-tuan. Ya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ya. Lepas tu bapak menantu dia tipu, ustaz kejap lagi saya datang, saya bayar yang tu. Saya nak bertegaskan di situ apa dia? Kita ni wali, kita nikahkan dia. Walaupun kita nikahkan, kita tak layak upah tu. Upah tu memang untuk pendaftar. Ya, orang yang jadi penolong pendaftar yang menyaksikan pernikahan tersebut, tuan-tuan. Okey? Jelas clear Dan yang terakhir, tuan-tuan, ya. Perkahwinan, suruhan berkahwin. Perkahwinan bertujuan untuk membangunkan institusi keluarga. Hal ini adalah kerana keluarga tidak wujud kecuali dengan berkahwin. Tanpa ikatan perkahwinan, hubungan jenis antara lelaki dan perempuan adalah zina. La wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang maksud janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, kita sebagai mak ayah, kalau kita tengok anak tu dah semacam kan, asyik keluar kan, nikahkan jelah tuan-tuan. Janganlah kita memikirkan kenduri kendara yang nak buat secara meriah sehingga akan melajakkan, menangguhkan tuan-tuan. Kita takut nanti berlaku benda yang tidak elok tuan-tuan. Tidak salah kita sebagai mak ayah, kita kata saya nak segerakan kahwinkan dia ustaz. Saya tengok dah lain macam mana kita kahwin lah. Sebab kenduri pun simple je. Tak apa tuan-tuan. Tak ada istilah orang kata dia ni buat kenduri macam ni ni mesti dah do dulu. Ni orang kampung kadang-kadang sebut ni dah do dulu. Tak ada istilah tu tuan-tuan. Istilah dia kita nak menjaga tuan-tuan. Jaga elakkan daripada zina itu lebih baik tuan-tuan daripada kita membiarkan tuan-tuan. Ya. So cepet-cepetlah laksanakan. Dan perkara ini juga dinyatakan oleh firman Allah SWT yang terakhir daripada surah Al-Isra ayat 32 tuan-tuan. Muhsinina ghairu musafihin fihina wala muttakhizi akhdan. Yang bermaksud sedang kamu dengan cara demikian bernikah bukan berzina dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Na'udzubillah min zalik. Ya, wallahu alam, masih ada lagi ke tidak ada lagi istilah sugar daddy, ya, sugar daddy dengan sugar mommy. Pernah dengar tak perkataan itu dulu kan? Sugar daddy dengan sugar mommy. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Alhamdulillah orang pangan ni memang baik-baik tuan-tuan. Ya, subhanallah tuan-tuan. Ya, harapnya tidak ada berlaku lah jadi tuan-tuan. Tak ada lah lagi istilah-istilah demikian, sugar daddy, sugar mommy tuan-tuan. Kalau ada pun pastikanlah bernikah dengan secara yang baik tuan-tuan, insya-Allah. Okey, itu. Okey. 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 Dah. Okey. Soalan yang berkaitan, memang kita sedia maklum bahawa dari segi sunnah tu, mas kahwin, perkahwinan yang baik adalah mas kahwin yang paling rendah, tuan-tuan. Tapi dia bukan cerita pasal rendah itu semata-mata, tapi nak bagi tahu mudah je perkahwinan. Tak ada duit, boleh bagi hantaran telekung ya. Tak ada telekung, boleh bagi hantaran Al-Quran. Sehingga kan bukan hantaran mas kahwin. Mas kahwin pun boleh dengan bacaan Al-Quran je. Tuan-tuan. Nabi ajar gitu supaya perkahwinan itu dipermudahkan tuan-tuan. Ya. Cuma yang kadang-kadang kat masyarakat kita dia lebih berhati-hati sangat. Betul tak tahu berhati-hati sangat ke apa tuan-tuan? Tu yang jadi kahwin tolokong bagi, sejadah bagi, kain bagi, semua bagi tuan-tuan. Itu yang jadi satu persalinan, omeh bagi, semua bagi tuan-tuan. Okay? Jadi dalam persoalan tadi, adakah salah hantaran tersebut dijadikan sebagai mas kahwin? Tak salah dari segi hukum muasarah, tak salah.
Sebab pendekatan Nabi tadi, Nabi nak beritahu mempermudahkan perkahwinan. Tak berkemampuan dengan amount yang tertentu, maka boleh dengan amount yang serendah-rendahnya, tuan-tuan. Ya? Tapi ceritanya Nabi nak ajar kita, kahwin ni bukan bentuk macam. Tapi kahwin ni adalah bagaimana nak terjalin, terbinanya kasih sayang selepas perkahwinan. Sebab itu Nabi kata, ialah dengan mahar yang rendah. Supaya apa? Supaya kita ni dalam keadaan yang perkahwinan dipermudahkan, bukan dalam berlaku penyiksaan, tuan-tuan. Okey? Jadi persoalannya yang lain, amount daripada negeri sebut 200. Dia nak jadikan hantaran tu sebagai mas kahwin. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tidaklah jadi satu permasalahan. Dan ada yang dia nak kahwin, dia tak nak pakai duit RM. Dia nak pakai dinar. 1 dinar, 2 dinar. Boleh, tak ada masalah. Yang paling penting, ianya tidak kurang daripada amount yang telah ditetapkan oleh negeri. 200 ataupun 100, tuan-tuan. Ya? Ada mereka, dia memang tidak berkemampuan. Dia nak kahwin, ustaz, ada 100 je. Pernah saya bantu, tuan-tuan. Ya, letaklah 200 dekat. Kesian pada isteri, tuan-tuan. Sebab apa? Ianya adalah sebagai satu hadiah serta penghargaan di awal perkahwinan, tuan-tuan. Ya. Kalau nak bagi lebih daripada itu pun saya tak ada masalah, tetapi jangan sampai datangkan kemudaratan. Seperti mana yang tadi kata, hantaran sampai 50,000 terpaksa buat personal loan semua. Ini yang bahaya, tuan. Habis kena jual semua, tuan. Ya. Jadi perkara ini yang Islam tak galakkan, tuan-tuan. Ya, tu yang sampai kata ada perkahwinan di negara-negara tertentu, nak kahwin kena sediakan rumah sebiji dulu. Oi, kalau Malaysia buat macam tu, tuan-tuan, memang tak berkahwin lah orang. Ya, nak kena sediakan rumah sebiji. Oh, tak teraya, tuan-tuan. Ya. Basicnya kembali balik, jangan datangkan kesusahan dalam perkahwinan, tuan-tuan. Yang paling penting mawaddah dan rahmah dan sakinah yang diperolehi selepas perkahwinan. Itu yang lebih utama, tuan-tuan. Paling takut dondam timbul. Ada kan, dondam timbul, dan dondam dengan bapa kau sampai sekarang. Sebab apa? Nak kahwin dengan kau bukan main susah kan? Nak hantaran ni lah semua ni, sampai mati bapa kau dan dondam. Itu paling bahaya, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang di hadapan saya sebagai wali, sebagai bapa, jangan menyusahkan perkahwinan, tuan-tuan. Cukuplah dengan apa yang dia mampu dengan perkahwinan tersebut, kita buatlah. Bukan kita pandang dari segi nak kena buat evok lah, kena buat apa, tuan-tuan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Okey, saya harap dapat menjawab dengan persoalan yang dinyatakan, tuan-tuan. Jelas? Ada pertanyaan lain? Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya yakin dan percaya kalau dengan kita belajar bersama, kita didik diri kita bersama, lama kelamaan masyarakat kita akan jadi lebih baik lagi dalam bab perkahwinan. Sebab itu perkahwinan daripada awal itu pun kena cantik. Ya, sebab itu dalam perkahwinan nanti kita akan cerita balik tanggungjawab suami isteri ke apa semua, tuan-tuan. Kita akan cerita lagi tentang bab pemilihan pasangan. Ya, kenapa Islam menegaskan pemilihan-pemilihan tersebut? Sebab tidak mahu datangkan permasalahan di kemudian. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu